Testing. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Malam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Cikgu. Oke, Cikgu suara boleh jelas? Jelas. Jelas, Cikgu. Oke, sebelum Jelaskan. Oke, terima kasih karena hadir. Jadi, Cikgu tanya, kamu lebih selesa kelas begini kah ataupun mau pagi kah? Malam lah Selesa cikgu. begini, Cikgu. Selesa Malam begini lah, kan? ramai malam. Malam lah cikgu. Oke, jadi esok kita punya kelas PTA kita buat malam dulu lah. Kan? 8 kah, 8.30 kah? 8.30? Awal lah 8 lah. Oke, yang lain? 8.30 pun boleh je. 8.30 lah, Cikgu. Erika sudah selesai kah tarawih di asrama? Kalau jam 8. Tiada terawih cikgu. Jadi tarawih sudah? Saya terawih, Syirika tak jadi. Iya. Oh, oke. Paham. Coba kasih besar nih. Kalau begini pun oke kan? Screen nih oke? Atau mau kasih besar lagi begini? Oke. Oke, boleh zoom juga. Ya. Oke, Cikgu ada bagi kamu nota sebelum ini. Tapi itu nota yang terlampau detail. Jadi pada malam ini Cikgu akan ambil masa lama. 20 menit pun lebih kurang kalau cukup. Cikgu rasa sudah cukup untuk kefahaman kamu lah. Oke, jadi bab pertama, bab 1 Tadi ada si Edmund kamu nanya apa kursus ini kan? DMB 3113. Oke, Welding Fabrication Management. DMB tajuk adalah Subcontract Scope of Work Requirement. Dalam kurungan Welding, NDT, Heat Treatment, and Coating. Oke, jadi kamu kena ingat satu sih ya. Bab 1 ini berkaitan dengan kontrak. Berkaitan dengan kontrak. Ataupun tender, ataupun sebut harga, ataupun project, semua itu benda yang sama. Kan? Tapi paling senang kita panggil kontrak lah untuk semua paham. Oke, boleh lagi start nih? Boleh masuk? Boleh, Cikgu. Boleh. Boleh Oke. cikgu. Kalau ada Diam, masalah, langsung Mirza. ada masalah kamu bagi tahu ya. Oke. Jadi apa yang kamu akan belajar dalam bab Cikgu 1 ini? ndak Iya, anda rekod kah, Cikgu? Ada. Kejap. cikgu ndak rakam. Kejap. Cikgu record nih, sedang record. Pandangkan cikgu Oke, guna apa? Google Meet bukan yang KPM punya. Cikgu record manual nih. Oke, ada apa? Oke. Kandungan dalam bab baru masuk. Mazrul. Oke. Apa yang di dalam bab 1 nih? Dalam masa 3 minggu nih, ini adalah minggu kedua. Jadi cikgu tidak akan kasih full blast malam nih lah. Kan? Kenapa cikgu mau kamu semua masuk malam nih? Sebab cikgu mau anggap kelas hari ini adalah kelas 4 jam. Jadi pada hari Kamis nanti tidak payah kelas lagi. Kan? Kalau setiap hari kita kelas pun cikgu paham kan? Kamu pun ada kekangan, cikgu pun ada kekangan. Jadi kita kalau semua ada malam nih, kita akan anggap kelas ini 4 jam. Jadi hari Kamis tidak payah ada kelas lagi. Ini adalah kelas 4 jam. Walaupun sebenarnya tidaklah sampai 4 jam kan, mungkin sejam lebih kurang. Oke, jadi apa kandungan dalam bab 1 ini adalah tentang kontrak. Apa kandungan dia? Pertama adalah jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak. Cikgu sudah ulang sebelum ini, tapi cikgu ulang semula. Siapa yang masuk? Oke, Sulaiman. Oke, kedua, quality semasa penghantaran kontrak. Ketiga, contractor, scope of contract, scope of manpower, macam mana penghantaran tender. Keempat, scope of company dalam penghantaran tender mengikut requirement company. Kelima, scope of work semasa kontrak itu berjalan. Kalau kamu baca ni memang pening. Dalam nota ni cikgu telah ringkaskan. Jadi 15 orang kamu anggaplah dalam khusus ni kamu sebagai kontraktor. Kamu anggap kamu sebagai kontraktor. Dan sekaranglah masa kamu untuk
Siapa yang minat bisnis, sekaranglah masa kamu untuk bertanya macam mana buat lesen. Pada kursus ini lah kamu akan belajar, kan? Dalam kursus ini, siapa yang minat selepas ini menjadi kontraktor, inilah dia punya permulaan, permulaan untuk dia jadi seorang kontraktor lah. Oke. Next. Oke. Ada berapa jenis kontrak? Seperti cikgu katakan sebelum ini, ada 2 jenis kontrak. Oke. Pertama, kontrak kerja. Kedua, kontrak pembekalan. Oke. Apa itu kerja? Kontrak kerja. Kontrak kerja adalah kontrak untuk membina dan menyiapkan kerja-kerja seperti bangunan dan sebagainya. Oke, boleh paham sekat nih kontrak kerja? Ada masalah? Boleh. Boleh. Apa-apa berkaitan kerja. Kerja ni maksud dia kerja dengan perkhidmatan lain. Kerja dengan perkhidmatan lain. Contohnya kontraktor, pecah parit, kan? Pecah parit, buat rumah, kerja mengimpal, itu kerja. Kan? Perkhidmatan lain. Kedua adalah kontrak bekalan. Dia ada sambungan sebenarnya. Kontrak bekalan dan perkhidmatan. Yaitu kontrak untuk membekal dan menghantar barang-barang. Contohnya pembekalan minuman, pembekalan makanan. Contohnya di asrama sekarang pembekalan makanan untuk pelajar asrama. Itu adalah pembekalan, dia bukan kerja. Kerja adalah kalau kerja membuat rumah, kerja membina pagar. Itu kerja. Membekal lain, membekal kita membekalkan. Boleh bahkan? Aku rasa cikgu terangkan paling ringkas nih. Oke gak? Boleh cikgu. Oke, boleh. Boleh kan? Boleh. Baca. Masih ada 2 sih ya. Kontrak satu kontraknya ada 2, satu kerja, satu bekalan. Bekalan ini termasuklah perkhidmatan. Contohnya macam kamu jangan pening. Security itu adalah perkhidmatan, dia bukan kerja. Perkhidmatan kawalan keselamatan. Jadi dia masuk dalam kumpulan kontrak bekalan. Satu lagi kontrak bekalan kebersihan. Pekerja-pekerja kebersihan sekarang di college tuh, dorang tuh adalah kontrak bekalan dan perkhidmatan. Dorang membersihkan. Memang dorang bekerja, tapi dia bukan kategori kontrak kerja. Kalau ada masalah, beritahu. Oke, jadi kamu sebagai kontraktor, Mirza kah, Syafizan kah, kan? Lesennya adalah berbeza. Contohlah si Rizan dia mau jadi kontraktor pembersihan, kan? Dia banyak kawan-kawan, ada 10 orang kawan-kawannya. Dia mau masuk tender kebersihan. Dia tidak boleh apply untuk kontrak kerja. Lesen, dia tidak boleh apply lesen kontrak kerja. Dia perlu ambil lesen kontrak pembekalan. Kontrak kerja tempat lain untuk apply. Kontrak bekalan tempat lain untuk apply. Nanti kita tengok. Apa itu tender? Tender adalah tawaran yang dibuat untuk melakukan sesuatu. Seperti mengadakan bekalan, bangunan dan sebagainya. Dengan syarat-syarat tertentu dan harga yang tertentu. Syarat ni, okey kah? Syarat ni, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Contoh si Ekman dia jadi manager kilang, kan? Manager kilang. Tiba-tiba pagar kilang rusak. Jadi dia terpaksa buka tender untuk buat pagar tersebut, kan? Contohlah orang-orangnya tidak pandai buat, kan? Jadi terpaksa dia apply tender. Jadi apa itu tender? Kita buka tawaran kepada orang lain untuk buat pagar kita dengan syarat kita akan bagi orang lain tuh dia punya keuntungan lah, dia punya duit dengan ada syarat-syarat yang tertentu lah, dengan harga-harga yang tertentu, kan? Kita yang keluarkan iklan tersebut. Itu kategori swasta. Kalau kategori kerajaan, government,
contohnya KB, kita mau buat pagar, terpaksa minta dengan KPM dulu kan, kita minta dengan KPM, buat apa, minta dulu kos, kita kira berapa anggaran pagar nih. Buat pagar mungkin 30.000, contoh lah 30.000. Buat kertas kerja, antar pergi KPM luluskan, kita buat iklan. Oke, harga kita ada 30.000, tapi kita tidak akan beritahu orang lain. Tidak akan beritahu orang lain. Kita iklankan saja sama orang luar. Tiba-tiba si Mirza, Syafizan, si Rizan, si Esten pun masuk iklan tuh. Tengok. Dorang pun kira lah. Dorang tidak tahu berapa harga tuh. Dorang anggar lah. Oke, mungkin si Rizan 10.000. Siapa harga yang paling hampir, itu yang akan dapat. Harga yang paling hampir, itu yang akan dapat. Bergantung dengan pengalaman lah. Kan? Kalau si Rizan langsung tidak pengalaman, tidak akan dapat. Kalau si Mirza ada pengalaman, tapi harganya mahal, tidak dapat. Segmen ada pengalaman, harganya lebih kurang, dia yang akan dapat. Oke. Jadi standar tadi kita tahu sudah kontrak. Dia ada pembekalan dengan kerja. Tender pula, tender dia ada 3. Terbuka, terhad, terpilih. Siapa yang tentukan 3 ni? Siapa yang buka tender tu? Contoh KB kan, kita mau buat pagar nih, kita mau bina pagar. Kita boleh pilih 3, antara terbuka kah, terhad kah, terpilih. Kalau terbuka nih, satu Malaysia boleh masuk, sama siapa pun boleh. Tapi kalau terhad kita boleh fokuskan. Kontraktornya hanya boleh orang Sendakan. Terpilih nih, kita yang pilih sendiri. Cuma terpilih ni dia ada had maksimum. Had maksimumnya hanya untuk RM20,000 saja. Contoh, pengarah kita mau buat pintu di sekolah kan. Dia membuat semua pintu di sekolah, buat pintu baru kan. Kalau kosnya kurang daripada RM20,000, dia boleh pakai yang C ni, tender terpilih. Dia pilih siapa-siapa, okey, kau yang dapat. Tapi maksimum harga tender tu hanya RM20,000 saja. Okey, ada soalan untuk ni? Okay, Boleh? cikgu, faham. Faham? Jelas ah? Jadi selepas ni kalau kamu kan insyaAllah bekerja sudah lepas ni, ada di kontraktor, benda ni sangat penting untuk kamu. Macam mana mau masuk tender open kan? Macam mana mau terhad, macam mana mau terpilih. Paling untung terpilih lah, tapi dia punya keuntungan tak besar. RM20,000 saja kan. Yang biasanya yang besar adalah terbuka. Kenapa terbuka besar? Sebab dia open. Dia tidak mau ada pilih kasih semua orang-orang lain. Okey, panggilan. Cara memanggil tender adalah melalui surat kabar tempatan. Ini tidak wajib, tapi sangat dialu-alukan lah kan. Kita buat tender, kita post pergi Facebook pun boleh kan, email pun boleh. Kita hantar supaya orang nampak, supaya orang boleh join tender tersebut. Okey. Tawaran selalunya dipanggil dengan menyiarkan iklan di dalam surat kabar tempatan. Sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum suatu iklan itu disiarkan. Okey. Contoh minggu depan kan, minggu depan kerja tu mau mula. Jadi minggu ni kita kena iklankan supaya orang nampak kan. Orang nampak dan orang boleh sertai. Dan kenapa kita perlu surat kabar? Supaya petanda-petanda yang berkualiti boleh masuk kan. Kita tidak mau petanda-petanda yang sini-sini saja. Kita mau orang yang berkualiti. Bila berkualiti, kerjanya baguslah. Kerjanya bagus. Tetapi malangnya, apa yang berlaku di tempat kita ni, di Malaysia ni. Tender nama orang lain. Yang buat orang lain. Itu yang masalahnya. Kan? Itu masalah. Contohlah, lesen mungkin Erika. Kan? Lesen orang sini, orang Bumi Putra, lesen. Tapi tiba-tiba yang bekerja semua Cina. Kan? Semua Cina, semua India. Jadi itu yang duka cita lah. Bukan kita resis, kan? Tapi
tengoklah orang kita macam mana. Kan orang kita hanya pada nama saja. Kan? Oke nggak? Boleh paham kan nih? Boleh cikgu. Boleh kan? Harap kamu dapat tangkap cikgu punya poin di sini. Maksud cikgu kan, kalau kamu punya nama kan, kamulah yang perlu buat. Kan? Jangan kamu kasih subkon. Subkon ini subkontrak sama orang lah. Kan? Kamu punya nama, kamu yang perlu siapkan. Jadi keuntungan tuh 100% dengan kamu. Kalau kamu kasih subkon sama orang, kamu hanya dapat 5% saja. Dan memanglah kamu diam-diam bareng-bareng di rumah 5%. Tapi orang lain yang dapat pengalaman, kan? Dapat experience itu orang lain. Contohlah si Edmund punya nama, tapi yang buat mungkin si Rizan, si Sapizan. Satu masalahnya, yang Tuan punya nama nih tidak akan dapat experience, kan? Dia tidak pengalaman bekerja. Dia yang tahu mengurus file ya. Maksudnya Sapizan yang buat, si Rizan yang buat sampai siap. Jadi lain kali dia dapat project, dia pun tidak confident mau buat sebab selama ini dia hanya atas pada nama. Oke. Macam cikgu katakan tadi, bila kita sudah ada project tuh, kita perlu sediakan anggaran awal, kan? Anggaran awal. Jadi siapa yang buat anggaran awal nih? Engineer lah, ataupun kalau tidak engineer, technician. Contoh, kita buat pagar itu 100 meter. Nah, kita kena kira macam mana mau berapa harga 100 meter pagarnya. Kita tidak bisa sembarang. Saya rasa mungkin 10.000. Mana boleh begitu? Kita perlu ada evidence dia. Mengikut akta, mengikut perkeliling. Kan? Jadi apa yang berada di sekolah sekarang, di KB, salah. Di KB sekarang pengarah buat, dia main agak-agak. Dia main pengalaman sebelum nih. Oh, tahun lalu 10.000. Tahun ini pun 12.000 lah. Jadi cikgu pun sudah tegur pengarah. Benda ini adalah salah. Kan? Benda ini salah. Kita perlu ikut perkeliling JKR. Tengoklah kalau dia berkaitan dengan mechanical, JKR. Berkaitan pembinaan, kita pakai CIDB. Kan? Jadi kita perlu ada anggaran awal untuk dapatkan berapa harga tersebut. Kan? Kalau tidak, kita yang malu dengan kontraktor. Kita punya anggaran 10.000. Padahal benda tu sampai 40.000. Jadi kita silap. Kan kita yang silap. Jadi kita yang malu lah. Kontrak itu tidak akan boleh berjalan. Boleh? Setakat nih? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Oke. Tadi bila sudah kita iklan, kita akan pamerkan kenyataan tender tersebut di pejabat. Kadang-kadang macam KB pun kita tidak duit kan. KB kan tidak duit. Jadi mau iklan nih, kamu tahu bukan berapa satu kali iklan di newspaper? Berapa harganya? Anggaran harga untuk iklan di newspaper. Ada yang boleh respon? 500. Oh, betul loh. Si Zul tadi, Zul. Ada pengalaman ya. Nggak anggar sih. Zula juga. Izul itu. Ya betul. Kamu iklankan benda yang kecil ya. Contohnya macam kertas A4 tu bagi 4. Kertas A4 tu bagi 4. Oke. 4 itu sih kamu mau iklan newspaper. Harganya adalah 500. Kan? Tapi newspaper yang satu Sabah lah nampak. Satu Malaysia nampak lah. Berita harian, Sabah New Times. 500 lah kita bayar. Jadi AB kan tidak duit. Jadi mau bayar 500 pun tidak. Paksa kita hanya main kita lekat ya. Lekat ataupun main sebar-sebarkan di sama kawan-kawan. Sebenarnya itu salah sebenarnya. Bukanlah salah, tapi tidak digalakkan. Sebenarnya kita akan post di Facebook. Kita perlu iklan. Tidak semestinya newspaper. Iklan di mana-mana pun boleh. Email ke apa supaya semua orang nampak. Jadi kalau kamu nanti bekerja sebagai jurutera ataupun penolong jurutera, kamu paham sudah. Dan tiba-tiba bos kamu suruh, oke, kita perlu iklan nih. Kamu ingat cakap cikgu nih, carilah newspaper. Biarlah mahal. Yang penting objektif itu tercapai. Oke.
Bila kita sudah iklan, kan? Kita sudah iklan, orang sudah nampak, orang akan datang pergi pejabat kita. Contohlah kalau KB, orang akan pergi KB untuk beli itu dokumen tender. Okey. Jadi contohlah kamu 15 orang 15 orang datang pergi KB, ambil dokumen tender. Kita beli cas dorang kita beli cas. Satu dokumen kita cas dorang RM10 ke RM20 ke, terpulang sama kita lah. Kan? Dokumen tu dorang akan isi. Dorang akan isi dorang punya maklumat, dorang akan isi dorang punya pengalaman. Dorang isi, lepas tu dorang akan antar. Dorang antar pergi mana? Antar tempat kita juga di peti tender. Okey, peti tender tu disimpan di tempat KB tersebut ataupun pejabat. Okey, peti tender di mana tender dimasukkan dan bertanda dengan tarikh dan masa tender dibuka. Okey, boleh setakat ni. Boleh. Paling ringkas senang je. Peti tender ni adalah di mana tender tu dihantar. Okay, contohlah si Zul, dia beli dokumen tu, dia isi projek membina pagar KB. Okay, dia isi berapa, dia anggar lah. Sebab anggaran harga tu hanya pengarah saja yang tahu. Okay, pengarah simpan sana buat pagar ni 30,000, tapi orang lain tak tahu. Jadi si Zul isi lah. Berapa ni? Dia anggar berapa harga pagar ni. Siapa harga yang paling hampir, dia yang akan dapat tender tu. Kan? Jadi dia sebenarnya susah. Kecuali kamu ada pengalaman. Dan satu lagi, kecuali yang buat anggaran tu pun pandai. Kan? Kalau yang buat anggaran pun tak pandai, susah lah. Okay. Selepas sudah hantar, contoh kamu semua 1-2 diploma ni, kamu sudah hantar tender. Simpan dalam peti tender. Okay. AJK akan buka tender tersebut. AJK akan buka dan cek nama, kita akan simpan berapa semua tender yang ada. Kan? Contohlah 15 lah. Daripada 15 ni kita akan cari satu sahaja yang betul-betul layak. Kan? Okey, kita laju sikit. Selepas dalam 15 tender ni, kita akan cek dia punya kewangan, dia punya kaki tangan. Contohlah, dalam 15 orang ni, satu tender ni, kewangannya kosong. Dalam banknya, akaun banknya kosong. Kamu mau ambil ke dia? Kamu mau ambil ke dia sebagai kamu punya yang dapat projek ni? Tidak. Sebab kewangannya pun kosong, macam mana dia mau gaji pekerja? Macam mana dia mau mulakan kerja? Sebab kamu kena ingat, bila buat kerja, bukan terus dapat duit 30,000, okey, kau dapat projek ni. Ni yang duit ni, kau buat. Tidak. Tunggu separuh dulu siap, ataupun 1/3 siap, baru 1/3 duit tu masuk. Separuh siap, separuh duit masuk. Siap keseluruhan, baru semua duit masuk. Jadi bukan dapat duit dulu baru kerja. Dia kena kerja dulu. Dia pastikan kamu dapat kontraktor yang ada duit dalam akaun dia. Lepas kamu sudah dapat kontraktor mana yang okey, baru kita hantar surat tawaran. Dan dorang akan terima tender tersebut. Okey. Selepas kerja siap, kita ada 6 bulan. Kontraktor hendaklah membaiki apa-apa kecacatan, ketidaksempurnaan dalam masa 6 bulan. Contohlah si Rizan yang dapat kontrak buat pagar KB. Lepas sudah siap, dapat sudah duit, dia balik sudah pergi kampung. Dalam 6 bulan, pagar ni tiba-tiba runtuh, kita boleh panggil balik si Rizan, kasih bagus. Kan? Kalau dia datang, kita boleh buat report polis lah. Kan? Sebab melanggar peraturan kontrak. Dia ada sign sana. 6 bulan dia akan bertanggung jawab. Kan? Kecualian kita sendiri. Kan? Cikgu ke, pelajar ke yang kasih langgar pagar, kasih rosak pagar, itu lain lah. Tapi kalau pagar itu rosak sendiri, kan, belum pun dipakai, tapi tiba-tiba roboh. Kan? Si Rizan kena datang balik pergi sekolah, repair balik. Okey, setakat ni, boleh? Boleh, cikgu. Okey, sekarang part yang interesting. Kamu tengok di sini,
Boleh nampak nih gambar nih. Boleh nampak. Boleh. Oke. Ini adalah kelas kontraktor. Oke. Kelas lesson lah. Kalau kamu mau project yang 200.000 ke bawah, kamu punya kelas adalah G1. Kalau 200.000 hingga 500.000, kamu punya kelas G2. Sampailah G7. Nah, G7 ini melebihi 10 juta. Melebihi 10 juta. Kan? Jadi macam mana? Bolehkah tiba-tiba kamu nak bekerja terus dapat G7? Tidak boleh. Dia kena daripada bawah. Kan? Daripada bawah, G1 sampailah, kamu pelan-pelan naik sampailah G7. Kan? Contohnya yang buat apartemen, buat rumah prima tu, itu memang G7 lah, sebab dia projek 10 juta. Jadi siapa yang berminat, inilah dia punya taraf lesen tu. Kamu mau ambil yang mana? G1 ke G2 ke? Itu pelan-pelan lah. Okey. Paling basic. Okey, paling basic, siapa yang berniaga, dia perlu ada trading lesen. Ini buat di mana? Ada yang tahu kah? Mirza, Nggak tahu. gimana membuat trading lesen? Nggak tahu. Okey, kita buat di MPS. Kalau disendakan lah, kita buat di MPS. Ini bukan setakat mau untuk berniaga kontraksi ya. Yang mau buka kedai pun buat di sini juga, buat trading lesen. Kan? Jadi ini adalah peringkat pertama. Ini paling basic. Pas dapat nih, kamu ada tahap kedua. Apa lesen kamu perlu buat? SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Boleh juga kamu nak buat, tapi kamu punya perkhidmatan, kamu punya lesen tu tidak dikirap. Kan jadi salah. Kerajaan boleh saman kamu sebab pekerja tanpa lesen. Okey. Sebab tak mahal pun. Trading lesen ni harganya, tahu berapa anggaran harga nih buat nih? Ada yang boleh agak-agak Nggak berapa? tahu. Okey. Buat Bukan 35 berarti. lebih kurang RM25 lah, RM25. Ganteng. Hebat Jo, Surizan. Pengalaman. Kelas kau ah. Ya, anggaran lebih kurang gitu RM25, RM30 lah. Lebih kurang dapat lesennya. Tapi dia proses yang panjang sebenarnya. Bukan datang terus siapa. Panjang ceritanya. Bila kamu buat, kamu akan nampak. Mungkin 2-3 bulan juga baru siap. Kamu punya lesennya. Orang dalam cepat. Betul-betul. Orang dalam cepat. Okey. Yang penting Apa bayar kelebihan? pedal. Okey. Satu apa kelebihan lesen ni? Lesen ni kalau kamu ada, kamu boleh apply tender sudah. Apply tender. Tapi hanya untuk RM20,000 saja. 20,000 saja. Kalau kamu mau tender yang lebih daripada 20,000, tidak boleh guna ini. Kamu kena upgrade. Okey, SSM pun tidak boleh kalau lebih daripada 20,000 lah. Kan dia sama trading lesen saja. Okey, tapi dua-dua ni, trading lesen sama SSM, kalau kamu sudah ada, kamu boleh gabung, kamu apply kerja ini. Okay, inilah lesen untuk kontrak kerja. Kontrak kerja namanya SPKK. Sijil Perakuan Kontraktor. Okay, itu apa? Aku lupa lah. SPKK, Sijil Perakuan Kontraktor lah. Kan? Lesen ni dia punya anggaran harga membuat dalam 2-3 ribu lah lebih kurang. Kan? 2-3 ribu. Itu termasuk kursus lah. Dia ada kursus semua. Kan? Jadi ramai-ramai yang di sini, harap-harap ada 1-2 orang lah yang boleh buat lesen begini. Ada lesen begini, kamu boleh apply tender di mana-mana saja di seluruh Malaysia ni. Kamu boleh masuk. Coba kamu tengok ni. Tu grade G1. Maksudnya G1, kontrak yang dia boleh masuk adalah 200,000 ke bawah sahaja. Okay? Dia ada kategori, tengok. B04, CE21, M15. Okay. B ni binaan. C ni mechanical. ME ni kira-kira perparitan lah. Dia ada kod-kod lah. Dia ada kod-kod dia punya kod lesen dia. Okey, setakat ni boleh. Lesen SPKK. Boleh cikgu. Boleh. Okey, last but not least, yang terakhir sekali, lesen PMS.
Siapa yang tidak mau kotor tangan? Siapa yang contohlah si Erika kan, saya ini perempuan, mana nggak saya kontraktor nih, buat pagar lah apalah, saya mau yang ringan-ringan. Ini yang ngam sama si Erika. Tapi untuk buat PMS nih, dia perlu ada trading lesson juga dengan SSM. Dia bukan CIDB, dia PMS. Buat dengan Kementerian Keuangan Malaysia. Inilah lesson dia. Nama lesson ini dipanggil PMS. Apa yang Syirika boleh buat? Bisnis makanan, kan? Makanan, bisnis penghantaran komputer, bisnis apa lagi? Servis komputer. Semua berkaitan bekalan makanan, bekalan. Contohlah si Izul, Izul mau bisnis membekalkan mesin impalan di sekolah-sekolah, kan? Dia perlukan lesson nih. Dia perlukan lesson ini. Dia tidak perlukan lesson CIDB. Tadi ini bukan. Ini untuk kerja. Kalau kita buat sekolah, kita buat pagar, ini. Tapi kalau kita mau beli barang, kita mau beli mesin impalan, kita mau beli mesin rumput, mau beli mesin apa semua pun, kita akan pakai ini. Boleh sangat nih. Ada jelas ataupun kurang jelas? Paham? Jadi cikgu poin sini. Boleh cikgu. Oke, baik. Cikgu poin sini 2 saja. Kontrak itu ada 2, satu kerja atau bekalan. Kerja lesson dia adalah CIDB. Bekalan lesson dia adalah PMS. Itu saya sebenarnya penting dalam bab 1 ini. Dan untuk makluman kamu, silibus untuk bab 1 nih, kalau ikut KB punya silibus, lain yang di silibus, lain yang dalamnya. Lain dalam kandungan. So dia tidak menjawab apa itu kontrak. Di ini cikgu create sendiri cikgu punya PowerPoint untuk kepahaman kamu. Ini tidak akan ada dalam exam. Tidak akan ada dalam exam, tapi akan sangat membantu kamu ketika kamu bekerja nanti. Dan itulah cikgu mau bagi cadangan sama tukang buat kurikulum KB ini. Ini yang patut ada dalam silibus. Kalau kamu baca kandungan dia, macam kandungan budak sekolah rendah, kan? Yang tidak ngam-ngam lah, bukan kamu punya tahap sebenarnya. Sebenarnya ini yang perlu kamu belajar, macam mana buat lesson, macam mana buat apa. Jadi bila kamu keluar, kamu tahu sudah macam mana kerja ini bermula, kan? Oke, start nih. Cikgu sampai sini. Ada cikgu punya niat, cikgu punya yang cikgu mau sampaikan sampai ini saja pada malam ini. Ada apa-apa soalan? Ada juga cikgu. Ada cikgu. Ada? Boleh paham kan? Oke, terima kasih. Paham. Jadi, kalau begitu esok kita akan, cikgu mau ingatkan juga, esok malam jam 8:30 lah, 8:30 kita akan buat kelas untuk PTA, kan? Tidak akan lama, setengah jam pun cukup sudah. Tapi cikgu mau pastikan semua orang ada, dan tolong pastikan dengan kamu punya tajuk masing-masing. Cikgu mau rekod yang betul-betul sudah, kan? Lepas ini kamu beli WhatsApp kawan-kawan kamu, buat grup ke apakah, bincang apa tajuk yang kita mau buat. Pastikan tajuk tuh boleh buat, jangan tajuk yang tinggi-tinggi tapi tidak boleh langsung buat, kan? Kamu nampak sekarang kita PKP nih, tidak tahu sampai bila PKP. Jadi pastikan project tuh boleh buat dan senang buat, kan? Tapi tidaklah terlalu mudah, macam macam yang project 1 hari, tidaklah. Perlu yang advance sedikit Nanti cikgu akan share KB lain punya project macam mana, orang punya boleh tahan advance sampai buat pembancu simen otomatik. Bayangkan, pembancu simen otomatik ambil masa berapa lama tuh untuk siapkan, kan? Jadi kamu pun kena buat begitu, project yang advance, yang kita boleh pasarkan, kita boleh iklankan. Kalau boleh kalau ada pameran, kita boleh bawa untuk nampakkan sama orang luar. Oke, boleh ya? Boleh. Cikgu. Boleh ya? Terima kasih. Boleh, Jadi cikgu. esok kita akan mulai 8:30. Oke.
kayak Edmund. Oke, nanti Cikgu akan share satu project Cikgu share untuk kamu punya maklumat lah. Cikgu share dalam grup nanti. Oke, kalau tidak apa-apa, terima kasih semua kalian hadir. Oke, jumpa esok. Oke, terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Terima kasih. semua.